أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ولا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري يا الله يغفر لك ذنبي ويسر لي أمري ومدحك tugasku وهل عقدة من لساني mengucapkan lisanku yafqahu qawli supaya orang memahami apa yang kami sampaikan. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Majlis Saudara Arif Izhan yang saya hormati seluruh jawatan kuasa harian dia pemuda kuasa dalam persekutuan, khususnya kepada pengarah Jabatan Amal kita Saudara Syidi kerana menyediakan tempat yang amat penuh dengan barakah ini. Di mana dalam program pelancaran dalam amal ini kita target untuk dalam amal ini dapat dihidupkan untuk menjadi pusat tajwid ataupun pusat perkaliran pemuda-pemuda kita, khususnya di peringkat dengan pemuda Pasifika Persekutuan. Jadi syabas kepada Jabatan Amal khususnya kerana dapat meneruskan program Malam Pak Maun ini berterusan, dan ini merupakan malam ataupun program ke-6 himpunan Malam Pak Maun ini. Jadi untuk memberkati majlis kita, mari kita bersama-sama baca kita Al-Fatihah. Kita ke depan sikit boleh tak? Sekejap lagi kan ada muslimat yang datang, yang datang dengan anak-anak kecil, kita kena pergi laluan. Kami dalam perjalanan Islam. Jadi barangkali ramai di antara kita yang tertanya-tanya, apakah ini tajuk yang sebenar? Apakah Ketua Pemuda Wilayah Persekutuan sebenarnya Ketua Pemuda dan Pemuda Pasifika telah berpoligami, sehingga mereka ada ataupun dia ada autoriti untuk membicarakan bab poligami? Saya pun tak tahu saya dah poligami ni tidak. Tapi gitu lah tuan-tuan sekalian, asas kita berbangsa Muslim adalah untuk kita menjadikan Baitul Muslim ini sebagai satu tingkatan kepada kita untuk lebih rapat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya orang yang mempergunakan Baitul Muslimnya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, yakni dengan beriltizam bersungguh-sungguh dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala ini, maka mereka lah yang telah diberikan rahmat oleh Allah Taala. Mereka yang telah membuktikan bahawasanya Baitul Muslim mereka ini sebuah Baitul Muslim yang berjaya. Ini asasnya. Namun pada malam ini, hakikatnya kita nak membicarakan satu topik yang lebih penting. Tajuknya sama, tapi simboliknya ialah bagaimana kita nak mengurus poligami di dalam kita berjuang. Apakah poligami dimaksudkan? Ia bukan sekadar maksudnya isteri yang ramai. Kalau di antara kita ramai dekat sini ada isteri yang ramai, barangkali saudara Mio ada isteri ramai, barangkali seorang daripada Sabah, seorang daripada Sarawak, barangkali ataupun saudara SU Ubaid kita Ustaz Ubaid yang handsome macam Pakistan, barangkali banyak isteri. Itu urusan dia, urusan keluarga dia. Tapi asasnya saya nak maksudkan tentang poligami ini adalah berkenaan dengan banyaknya taklifah yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita, khususnya sebagai seorang pemuda PAS, di dalam kita menyelusuri kerja dakwah ini.
Apatah lagi apabila membicarakan pemuda-pemuda wilayah, ya? Pemuda-pemuda yang lahir daripada suri wilayah, yang pastinya mereka bukan sekadar didekam dengan kesibukan kerja jemaah. Mereka juga tertekan dengan kesibukan di dekat kerjaya, dan juga dalam keadaan bagaimana kedua-dua keutamaan ini perlu didahulukan. Dan di sana juga ada satu lagi poligami kita, iaitu bersama dengan keluarga. So ada 3 perkara kita kahwin sekarang ni. Kita kahwin dengan jemaah, kita kahwin dengan kerja kita, dan kita kahwin dengan keluarga kita. Persoalannya ialah bagaimana kita nak mengurus ketiga-tiga ini dalam keadaan kita boleh melancarkan diri kita dalam gerakan Islam ini. Sebab itu tuan-tuan sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam birik-birik yang kita bacakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Allah Ta'ala tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala daripada kebajikan yang diusahakannya, dan ia mendapat siksa daripada kejahatan yang dikerjakannya. Tuan-tuan sekalian, ayat yang diambil daripada surah Al-Baqarah ayat 286 ini, di antara intipati yang saya boleh ambil, ibrah yang saya ambil daripada tafsir Fizi dalam Quran ini, tulisan Syekh Syafiq rahimahullah taala, berkenaan dengan segala taklifan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Waima sebagai seorang kepimpinan dalam parti, ataupun kepimpinan di tempat kerja, ataupun kepimpinan dalam keluarga kita, asasnya ialah semuanya datang daripada Allah. Ini yang kita kena ada dalam mindset kita, dalam benak pemikiran kita. And in mind kita ialah segalanya datang daripada Allah. Jadi kalau kita rasa susah, berat, kita kena ingat ianya datang daripada Allah. Dan Allah Ta'ala tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Yang biasa zalimkan diri kita ini adalah diri kita sendiri. Ini asalnya. Kalau kita mulakan dengan sangkaan baik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah segala cabaran-cabaran yang Allah Ta'ala ajar kepada kita untuk membuktikan kasih Allah kepada kita, akan kita lalui dengan baik dan cemerlang. Masalah kita anak-anak muda ialah apabila kita diberikan tanggungjawab yang banyak, kita rasakan terbeban. Sebab apa kita rasa terbeban? Sebab kita tidak yakin yang segala ini datang daripada Allah. Bila kita bercinta dengan isteri kita, kita bercinta dengan isteri kita, semua benda baik. Isteri kita sekali terkentut sikit, bau apa? Wangi ke busuk? Busuk untuk dalam kahwin 5 tahun kita start baik tu. Ada pun untuk yang baru kahwin, tahan juga. Isteri, bila kita balik daripada kerja jemaah, pukul 12, pukul 1 dia tidur. Dia sambut kita, gigi tak gosok, rambut tak sikat. Sabar juga, sebab apa? Baru kahwin. Bila dah lama kahwin, baru kat situ baru kita nampak perangai sebenar seorang suami. Macam mana Zul? Dah lama kahwin? Macam mana kita nak meraihkan isteri dalam keadaan sebegitu rupa? Tapi Allah Ta'ala tak pernah begitu. Allah Ta'ala tak pernah tidur. Allah Ta'ala tidak pernah menzalimi manusia. Segala perkara yang diberi kepada kita ini mesti akan ada hikmah yang tersembunyi. Yang pentingnya ialah bagaimana kita nak sabar dalam menghadapi ujian tersebut. Sebab itu, jangan beri fitnah kepada gerakan Islam kerana ketidakkompetensinya kita menghadapi poligami ini, khususnya kepada mahasiswa yang ada dekat sini. Yang kadang-kadang kita mendabik dada di kampus ni, di tarbiyah dan sebagainya, tapi apabila kita keluar terjerumus dalam poligami yang betul, yang benar, yang lebih realiti, seperti macam saya katakan tadi, keluarga, kerjaya dan juga jemaah, maka kita menggagalkan satu daripada 3 elemen tersebut. Dan yang selalu kita gagalkan ialah jemaah. Kita tak tinggal program kita tak tinggal kerjaya, tapi kita tinggal jemaah.
Sebab apa kita tinggal 5? Sebab itulah isteri yang paling tua, isteri yang paling tak cantik dia tinggal. Isteri tua boleh buat apa? Zuriat pun tak ada dah. Tapi sedar tak sedar, orang pertama kita kahwin isteri kita yang pertama tu. Tua-tua je macam mana pun, itulah pengalaman pertama kita berkahwin. Itu analogi tu. Apatah lagi perjuangan mendakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Nak mendakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala ini, pastinya ia merupakan satu tanggungjawab yang berat, yang ianya tidak boleh dilaksanakan secara bersendiri, dan ia perlu dilaksanakan secara konsisten, istiqamah. Ini yang terkadang kita perlu muhasabah. Kerana kenapa dalam keadaan ketidakkompetensinya kita berdepan dengan poligami ini, kita meninggalkan elemen yang terpenting, iaitu jemaah. Kenapa kita tidak tinggalkan keluarga kita? Kenapa kita tidak tinggalkan kerjaya kita? Kalau tidak kerana kerjaya dan keluarga itu memberikan hasil yang lumayan di dunia, bukan di akhirat. Adapun berjuang dengan jemaah ni, tuan-tuan sekalian, payah. Mana ada berjuang jemaah Islam? Tidur orang gerakan Islam ni mengata-kata, susahnya hidup, payahnya berjuang. Yang lebih menyedihkan lagi, rakyat tidak perlu tahu kepayahan kepimpinan berjuang. Sebab kalau diceritakan kepada rakyat, dikatakan pimpinan ini manja, dikatakan pimpinan ini riak, ujub dan sebagainya. Yang terkadang ia menyebabkan ramai di kalangan kita yang baru berjinak-jinak menjadi kepimpinan tidak mengetahui realiti sebenar sebagai kepimpinan dan jemaah dalam PAS. Akhirnya mereka gugur menjadi golongan mutasakitun dalam perjuangan ini. Sebab itu, mukadimah saya mulakan dengan barangkali satu perkara yang amat negatif. Saya ceritakan keadaan realitinya, bahawasanya ramai di antara pemuda kita yang gagal di dalam pengurus poligami ini. Sebab itu kita buat malam malam ini, kita nak cerita bagaimana cara nak menyelesaikan masalah tersebut. So, saya tak akan dwelling dengan masalah. Saya cerita malam ni formula-formula. Diharapkan agar formula-formula ini tuan-tuan dan puan-puan boleh guna pakai. Dan khususnya kepada muslimat yang ada, lagi akan sampai lagi muslimat barangkali, kita kena ingat, hidup dalam jemaah ni, ia mesti bekerjasama, bertolak ansur. Dan kekuatan seorang lelaki datangnya daripada seorang perempuan. Dan ia dibuktikan dengan isteri-isteri Rasulullah SAW. Bagaimana Sayyidatina Khadijah membenarkan Rasulullah SAW sebagai seorang nabi. Bagaimana Ummu Salamah memberikan advice, nasihat yang baik dalam perjanjian Hudaibiyah, yang menyebabkan akhirnya berlakunya pembukaan kota Mekah tanpa menitiskan setitis darah pun di atas bumi Mekah. Ini semua adalah kebijaksanaan seorang wanita yang namanya isteri. Bagaimana Siti Aisyah, seorang yang muda, yang bijak, yang mengumpulkan segala hadis-hadis Nabi, yang mengajarkannya kepada para sahabat bila kewafatan Nabi. Ini semua membuktikan bahawasanya muslimat memainkan peranan yang besar dalam perjuangan. Sebab itu bila kita membicarakan tentang menguruskan poligami ini, pastinya ia tidak boleh bertindak secara sendiri. Ia mesti bersama-sama di antara suami dan juga isteri. Itu asas kepada perbincangan kita pada malam ini. Ia bukan kerja bersendiri, ia adalah kerja sama di kalangan suami dan juga isteri. Baik, part yang pertama selesai. Part yang kedua, bagaimana nak menguruskan? Baik, saya pecahkan poligami ini kepada kahwin tiga. Walaupun pada hakikatnya isteri yang kita yang pertama pastinya jemaah. Ingat tu, isteri yang pertama pastinya jemaah. Tapi isteri saya cerdik. Isteri saya kata dia bukan isteri pertama, dia isteri keempat. Saya pun tak faham. Betul dia cakap kan. Dia kata isteri pertama jemaah, setuju. Isteri kedua abang punya Formula 1 tu. Saya suka tengok Formula 1 dah.
Ini si ketiga suka-suka lain. Macam abang suka tenis, abang suka tengok motor, itu suka yang ketiga. Jadi saya dah isteri keempat, maka tak perlulah lagi berpoligami. Pandai tak pandai dia. Dia kena ingat suami dia pandai lagi. InsyaAllah. Baik. Memandangkan kita datang daripada wilayah yang rata-rata daripada kita semuanya bekerja, maka saya akan sentuh dulu poligami yang pertama, iaitu pengurusan dari sudut kerjaya. Lepas tu saya akan bawa kepada keluarga, dan akhirnya saya sentuh kepada jemaah. Sebab saya rasa sipir-sipir tentang jemaah ni ramai di antara kita tak tahu. Tapi dari sudut pengalaman pengurusan kerjaya jemaah dan juga keluarga, saya rasa saya boleh kongsi sikit pengalaman saya sedikit, dan juga pengalaman sahabat-sahabat yang telah pun pergi meninggalkan kita dalam keadaan berjaya dengan cemerlang. Baik. Pertama, kerjaya. Baik. Di antara perkara-perkara yang penting yang perlu kita ingat supaya kita dapat manage poligami kita yang pertama ini dengan kerjaya. Sebab kita kena ingat, bila kita duduk di Kuala Lumpur, majoriti daripada masa kita akan berada di tempat kerja, kecuali yang bekerja secara sendiri. Ya, ada pun yang bekerja makan gaji, kebanyakannya akan menghabiskan masanya di tempat kerja. Daripada bermula pukul 8 sampai pukul 5. Knowing KL, mengetahui keadaan Kuala Lumpur, kita keluar rumah pukul 6.30, pukul 8 tak tentu sampai rumah lagi. Khususnya kalau hari Jumaat dan juga hari Isnin, dia panggil Monday Blues dengan Friday Blues. Jam jalan. Baik. Perkara pertama yang kita kena ingat bila kita kata nak mengurus poligami ini, pertama sekali kita kena ingat, nak mengurus kerjaya, kena ada dalam pemikiran kita bahawasanya kita perlu membawa rezeki yang halal, membawa balik rezeki yang halal kepada keluarga kita. Ini benda asas yang pertama. Bila kita kerja, apa saja kerja kita, sama ada kerja itu secara bersendiri ataupun makan gaji, kita kena ingat yang setiap detik yang kita duduk kat tempat kerja, daripada pukul 8 sampai pukul 5 itu, setiap rezeki yang kita nak bawa balik mestilah rezeki yang halal. Ini penting. Dekat sinilah baru kita jaga masa kita. Berapa ramai yang datang kerja tak jaga masa? Satu. Keduanya kat tempat kerja mula lagi main WhatsApp, tengok internet, update Facebook, download movie. Apa lagi kita buat? Sedangkan kita ni menamakan diri kita sebagai ahli gerakan Islam. Gaji yang kita nak dapat bulan-bulan tu, kita nak beri kepada isteri dan anak-anak kita di rumah yang tak kerja. Yang ini saya nak puji orang putih. Saya kerja dengan syarikat international, kedua-duanya, Petronas dan juga Thalys. Ya, kelebihan ada yang saya nampak, cultural behavior orang-orang putih ni ialah mereka jaga masa. Kalau pukul 7 kerja start, pukul 7 dah ada, dan dia akan habis pukul 5. Lepas itu, waktu dia dengan keluarga. Tapi pukul 7 sampai pukul 5 ni, saya tak pernah tengok mereka pulang. Kita orang Melayu biasa lah, merokok, pergi, pukul 10 pergi minum. Lagi pukul 3 pergi minum lagi. Dan kita tetap balik pukul 5. Soalan bonus saya, masa yang kita mula tadi macam mana? Masa kita mula, dah rezeki yang kita bawa tidak berkat, bagaimana kita nak manage pula poligami kita yang kedua, iaitu keluarga? Itu yang jadi anak degil, isteri degil, kan? Anak tak ikut cakap, isteri tak ikut cakap, isteri ada kepala dia, anak ada kepala dia. Sebab apa? Sebab asasnya kerana kita tidak membawa rezeki yang halal. Betul, kalau kita tengok kebanyakan daripada remaja-remaja yang bermasalah, tengoklah tabakan keluarga ni. Ramai, majoriti di antaranya ialah yang membawa ayahnya balik membawa rezeki yang tidak halal kepada keluarganya dalam keadaan dia tak sedar. Dan itu saya cadang sangat kepada pemuda-pemudi yang ada kat sini, kalau kita kerja, jaga masa kita. Tolong, be professional. Jaga masa.
Macam kita punya malam Pak Ma'wan hari ni, Alhamdulillah, pukul 9.30 kita cakap, 9.30 kita start. Kita jaga. Dan kita nak buktikan benda itu dekat office. Dan kalau rasa kita main WhatsApp, macam saya kadang-kadang mendapat WhatsApp daripada wartawan, daripada kawan-kawan penting, saya balik lewat sikit. Saya balik pukul 8.30 malam. Saya sampai office pukul 7 pagi, saya balik pukul 8.30. Terus pergi program lain. Kalau saya rasa saya nak pergi tempat ceramah jauh, Sungai Besar, Perak, Terlintas dan sebagainya, saya datang awal lagi. 6.45 dah ada office. Jadi pukul 5 saya keluar pergi tempat program. Sebab nak kerja tempat ceramah pukul 9 malam. Biasa tu. Kita tak nak wujudkan persepsi orang PAS ni rosak di tempat kerja kerana sibuk dan sebagainya. Ni kita kena ingat. Juga kedua, kita juga tidak lari daripada habis program lambat. Program PAS mana ada program PAS tak banyak program yang habis awal. Kebanyakannya lambat sebab kita lepas tu ada more pula. Yang more tu yang lambat sikit. Jadi yang muslimat kena raikan more tu. Daripada dia cari benda lain, biar dia more dengan kekawan dia lelaki. Tidak dia cek kawan lagi pening kita. Kan? Baik. Bila tuan-tuan balik penat, solat tahajud. Solat tahajud. Wah, kita mau penat kawan? Solat tahajud. Sebab apa? Bila kita solat tahajud ni, Allah Ta'ala akan bagi sedikit kekuatan kepada kita untuk bangun subuh awal dan kita tak ngantuk. Sehinggalah mencapai ke waktu untuk kita qailulah. Itu kita ngantuk. Ini pengalaman. Saya banyak bawa anak-anak buah saya ikut saya pergi program malam-malam. Habis pukul 5 kerja, daripada Terengganu, daripada Kuala Lumpur, kita pergi mana-mana. Tempat ceramah dipanggil. Kadang-kadang kami sampai ke office, kami sampai ke rumah pukul 3 pagi, 4 pagi. Pukul 7 nak usah office balik. Jadi anak-anak buah saya ni jadi zombie. Tak zombie, berjalan tak sedar waktu lalu. Dan yang menariknya, ada di kalangan mereka yang mengambil kesempatan tidur dalam tandas. Kan dia tak ada duduk kan? Dia tutup tandas duduk tu, dia duduk macam tu, dia tidur. Dapatlah setengah jam tidur dalam tandas. Itu zombie mungkin. Menyebabkan kadang-kadang saya rasa tak sanggup nak bawa anak buah saya ni sebab mereka tak biasa. Tubuh mereka tak biasa dengan tidur sikit. Adapun kita ke pimpinan PAS, senang. Sampai rumah pukul 3 pagi, 4 pagi, isi sambut dengan senyuman, bagi air kopi satu, tidur setengah jam, lepas subuh tidur sikit lagi, pukul 8 kita ada ke office, terus terang sampai dekat Kailulah. Waktu Kailulah kita tidur. Sekejap untuk menambah tenaga untuk malam karang sekejap lagi. Itu dia. Maknanya kena faham betul-betul, walau sibuk macam mana pun kita dalam PAS, jangan jadikan kamu sebagai fitnah di tempat kerja. Jadi kalau kita ambil rezeki itu rezeki halal, kita tak ambil rasuah, dan juga kita tidak rasuah kepada masa yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Kita tidak procrastinate, tidak bertanggung. Itu yang pertama. Kedua, apabila kita membicarakan tentang pengurusan kerjaya, kita kena ingat yang kita ini adalah duta Islam kepada teman-teman sepejabat kita. Berapa ramai di antara kita yang menjadi kepimpinan parti dalam parti, tapi dekat office orang tak pandang dia pun, tak respect pun. Perangai dia sama juga macam pemuda UMNO. Maknanya kita hebat dalam gelanggang diri kita sendiri. Kita betul-betul tidak ikhlas berjuang. Kalau kita betul-betul berjuang yang baik, pejuang yang baik, kita baik dalam jemaah, di tempat kerja pun kita baik. Di situ orang akan dapat respect, hormat kepada kita. Ni. Sebab itu saya sering kata kat kawan-kawan pemuda ini, kalau kamu orang yang berjuang dengan cemerlang di dalam PAS dan gerakan Islam, kamu pastinya akan menjadi orang yang akan cemerlang di tempat kerja kamu. Sebab Allah Ta'ala dah beritahu, ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kamu tolong agama Allah dengan ikhlas, dengan segala tadhiyah yang kamu laksanakan, maka di sana Allah Ta'ala akan membantu kamu dan juga mengukuhkan kedudukan kamu. Kerjaya kamu akan menjadi kerjaya yang cemerlang. Saya ada bukti pimpinan-pimpinan PAS yang duduk dalam Petronas cemerlang, malam sibuk dengan perjuangan, walaupun mereka ini tidak didendangkan dengan jawatan yang besar dalam parti, jawatan-jawatan di peringkat kawasan saja lebih kurang, tapi mereka ini golongan-golongan cemerlang di tempat kerja. Sebab dia tahu mereka ini adalah duta PAS. Kalau kita ada end in mind sebegitu,
Dia menjadi duta Islam ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dia tidak perlu memakai lambang. PAS tak pernah ajar kita pakai lambang pergi ke office. Tak. Tapi bila kamu berjalan, cara kamu bercakap, cara kamu present yourself, ia membuktikan kamu orang yang berakhlak mulia. Di situlah datangnya dakwah kita kepada masyarakat. Saya pernah sekali, saya cerita kat sahabat-sahabat, ada seorang sahabat muslimat. Uish, kalau adalah sahabat muslimat memang comel orang ni. Kalau saudara Zul tengok ni, ni tik layu dia. Tak tu tak aurat, selalu dapat kata pakai skirt dan sebagainya. Pernah sekali dia telefon saya. Dia kata, Haji Khairil, kenal tak saya? Tak kenal. Saya ni yang Haji selalu datang kat tempat saya, Haji bagi salam. Sebab dia jaga tempat yang bila kita lalu je, kita kena jumpa dia dulu. Marah. Tapi takkan kita tunduk kan? Kita kena bagi salam. Jantan Cina sama kan? Kita kena bagi salam. Tak pahala. Tak. Ada apa masalah? Sebenarnya Haji saya ada masalah. Kita sekian. Lepas tu saya stop dengan dia. Saya kata, jap. Kenapa cerita kat saya? Dia kata, sebab saya nampak Haji ni seorang je Haji yang dipanggil dekat syarikat ni. Satu dah, Haji. Kedua, sebab Haji selalu pakai kopiah. Saya rasa Haji ni orang yang pandai kot, sebab pakai kopiah selalu. Ketiga, sebab cara Haji. Saya rasa saya boleh bercerita dengan Haji. Ni, nampak? Cara kita bertindak, orang akan portray kita sebagai kriminal. Sebab itu saya amat berhati-hati di office. Saya tak nak menjadi fitnah bila kita gunakan facilities office untuk gerak kerja Islam. Email, macam mana kita guna WhatsApp. Sebab itu seronoknya bila dekat tempat di Kuala Lumpur ni ialah bila orang kata ada demo, no problem. Haji, demo je hari, kita dah habis kerja. Soalan aku ajak orang ramai pergi demo. Sebab kerja dah habis. Tempat kerja saya habis kerja selepas pukul 12 tengah hari, habis hari Jumaat. So bebas untuk kami pergi demo. Ini datangnya hormat manusia kepada kita bila kita berpegang teguh menjaga kehormatan Allah di depan rakyat. Itu asas dia. Ketiga, bila kita mengurus poligami kerjaya ini, kita mesti memahami dan berhati-hati dalam office politik. Office politik ni dia bukan semata-mata berada di dalam kerjaya yang non-voluntary. Ia juga dalam kerjaya yang voluntary. Dalam PAS pun ada office politik. Macam mana kita nak manage office politik? Contohnya, kita nak buat satu tindakan, satu KPI, kita buat secara berkumpulan. Tapi bila berjaya, kita claim itu kejayaan kita seorang. Kita tak share the cake. Dalam bahasa management dia panggil sharing the cake. Kita share kejayaan itu pada semua. Soalan mudah saya kepada tuan-tuan di peringkat kepimpinan parti ini. Berapa ramai di antara tuan-tuan yang menempuk belakang anak buah kita kata good job, excellent job, tahniah, hebat. Berapa ramai? Berapa ramai bila anak-anak jemaah kita buat kerja elok, kita tak puji, tapi dia buat salah, macam-macam cembuhan kita beri ke dia. Berapa ramai? Bagaimana organisasi kita nak bertindak dengan cemerlang? Kenal tak Mourinho? Apa beza di antara Mourinho dengan Ferguson? Zul, apa beza di antara Mourinho dengan Ferguson? Beza antara dua tu ialah Mourinho disayangi oleh pemain dia, Ferguson tidak disayangi. Sebab kena takut, kena balik dengan boot, kena sepak dengan boot. Style World Tour, asyik-asyik marah je. Sebab itu saya belajar dalam psikologi. Gen Y yang kita nak urus ni, mereka perlu diuruskan dengan empowerment. Pertama, kita bagi kerja, kita coach dia sikit, kita selesai, kita bagi independent. Kamu buat apa kau nak buat. Macam yang saya serahkan kepada Amal, saya kata Amal, mu nak gerak apa, geraklah, asalkan syariah compliant. Sebab itu dekat ketua-ketua pemuda kawasan, kamu nak menari dengan tarian Pak Maun kamu, silakan. Dengan syarat dia mesti syariah compliant.
Kalau kamu degil dengan nakal sikit, buat apa? Apa-apa ayuh ada untuk backup. Dah, buat tak apa, asalkan dia syariah compliant. Dan bila mereka dah berjaya buat, kenapa tidak kita hantar je WhatsApp sepatah, tanya, ujuk. Kenapa tidak bila ada kawan mau kita ada masalah, personal message kat dia, ada masalah tak? Boleh tak nak tolong? Di sinilah yang saya rasakan kurangnya kita ialah bila bermain dengan soft skill, personal touch kepada rakan-rakan jemaah kita, khususnya yang bekerja di dalam PAS. Ingat, kerja dalam PAS ni tekanannya amat-amat tinggi. Amat-amat tinggi. Kerja dalam PAS ni lah kerja yang paling payah dekat muka bumi ni. Gaji sikit, kerja banyak, dan kerja pula asyik-asyik kena cemuhan orang yang berdidik. Ni masalah. Sebab, tapi kena ingat, kerja dengan PAS ni paling rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mana-mana orang yang menjadi murah itu PAS ni, kalau mereka ini tidak warak kepada Allah Ta'ala, mereka disesat. Ingat, itu kaul yang betul. Keempat, kreatif dan inovasi dalam menyelesaikan masalah. Kelima, yang ini saya nak sentuh sikit, pertajamkan kemahiran. Bila kita bekerja, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tuan-tuan dan puan-puan kena pastikan yang apa yang kita buat itu kita mahir dengan bersungguh-sungguh. Kita ambil contoh bendahari kepada amal kita, Ayah Rizal. Serius, maaf, tuan punya rumah kita ni, tuan punya rumah Ayah Rizal. Hebatnya Ayah Rizal ni, dia ada kepakaran dia pada satu bidang, dan dengan kepakaran inilah dia boleh jual apa saja kebolehan dia di mana-mana tempat. Nampak? Sebab apa? Sebab dia mengambil peluang di tempat kerja tu untuk mempertajamkan skill dia. Apa saja kerja kita buat, macam contoh Ustaz Ucok. Ustaz Ucok contoh, suara dia sedap. Suara dia kebetulan sedap. Dan dia ada ilmu. Dia ada ilmu tentang Al-Quran, dia menghafal Al-Quran. Baik. Satu kelemahan Ustaz Ucok ni ialah satu je. Dalam banyak-banyak kelebihan dia ada, Allah Ta'ala bagi satu je masalah dia. Dia tak berapa pandai nak luahkan kepandaian dia dekat mikrofon. Dan itu bukan kerana kekurangan ilmu, it's a skill to communicate. Dekat ini dia panggil, Stephen Covey kata, the eighth rule. Daripada kita dah empower, kita nak pergi pada keagungan, kehebatan, kita nak sampaikan segala apa ilmu yang kita ada itu kepada rakyat. Nampak? Jadi kalau sekadar macam Ustaz Ucok ni, dia nak berjaya dengan cemerlang dalam karier dia sekarang, dia hanya perlu bercakap depan cermin, ceramah. Selesai masalah. Seperti mana mentor-mentor dia buat sebelum ni, semua cakap depan cermin. Ataupun dia berkahwin.